Pada suatu petang, seorang kanak-kanak bernama Riaz sedang berjoging di taman rekreasi. Tiba-tiba, matanya ternampak sesuatu yang ganjil di celah semak. Ada sebuah beg baju berwarna merah yang tersangkut di situ. Riaz menyangka beg itu adalah sampah. Dia berasa marah dan segera menghampiri beg itu untuk membuangnya ke dalam tong sampah. Sampah! Buang gila! Mari angkat masuk tong sampah. Riaz menarik beg itu. Dia terkejut kerana beg itu agak berat. Apabila dibuka, isinya ialah sebuah sudip tangan berkebun. Sudip itu tidak seperti alat berkebun biasa. Seluruh bahagiannya berwarna kuning keemasan yang berkilat. Apa yang lebih menarik perhatiannya ialah pada pemegang sudip terdapat ukiran tulisan "Selamatkan Bumi". Wah, cantiknya sudip ni. Kenapa ada di sini ya? Aku rasa suatu hari nanti sudip akan sangat berguna. Riaz melihat dan menyimpan sudip itu di dalam begnya. Keesokan harinya, Riaz membawa sudip emas itu ke sekolah. Dia menunjukkan sudip itu kepada Ahmad dan Anjali. Namun, mereka terus ketawa terbahak-bahak. Riaz, awak ni pelik lah. Orang lain bawa buku pergi sekolah, awak bawa sudip berkebun. Ejek Ahmad sambil mulutnya penuh dengan kerupuk. Selesai sahaja makan, Ahmad terus mencampak plastik kerupuk ke dalam dongkang. Anjali pula hanya menjeling sambil sibuk dengan telefon pintarnya. Dia sedang merakam video untuk media sosialnya. Dia berlakon, kononnya sangat sayangkan alam sekitar. Anjali berpantun sambil memegang sehelai daun. Metik di tepi paya, segera dipetik dibuat ulang, biarlah kita nampak bergaya, asalkan rajin menjaga alam. Tetapi, sebelum sahaja rakaman tamat, perwatakannya terus berubah. Anjali mengambil tisu untuk mengelap tangannya dan mencampak tisu itu ke lantai. Riaz berasa sangat sedih melihat perangai mereka. Cuaca di Mangcara berubah menjadi buruk. Sudah 3 hari, hujan turun dengan sangat lebat tanpa henti. Riaz berdiri di balkoni sambil melihat air mula melimpah ke jalan raya. Air naik dengan cepat, seolah-olah mahu menelan semua rumah di Mangcara. Riaz berasa sangat risau. Sepanjang tinggal di Mangcara, dia tidak pernah melihat situasi seperti ini. Bunyi petir yang kuat menambahkan lagi rasa takut. Oleh kerana terlalu letih, Riaz masuk ke bilik untuk berehat. Dia bermimpi sesuatu yang aneh. Dalam mimpinya, seorang lelaki misteri muncul dan berpesan, "Riaz, masanya sudah tiba. Bawa sudip emas itu ke puncak Bukit Harapan.
tanamlah biji benih perpadi sana. Kata lelaki itu. Pagi itu, kawasan Mangcara mula dinaiki air. Air banjir sudah mencecah ke paras lutut. Air yang sangat kotor, keruh dan busuk mula masuk ke dalam rumah. Ahmad dan Anjali berlari ke rumah Rias. Mereka berasa sangat takut. Kawasan perumahan mereka dipenuhi dengan ribuan sampah sarap dan botol plastik di atas banjir. Rias teringat akan mimpinya. Air banjir dah sampai. Kami takut. Cepat, naik ke sini. Dengan mimpi aku semalam, suara misteri kata bawa Sudik ini ke puncak Bukit Harapan. Suara lelaki misteri itu bergema semula di telinga Rias. Dia tahu dia perlu bertindak segera untuk menyelamatkan kawasan perumahannya. Rias tidak mahu membuang masa. Satu idea hebat terlintas di dalam fikirannya. Dia mengajak Ahmad dan Anjali mengutip botol-botol yang terapung untuk membina sebuah bot. Walaupun takut, mereka bekerjasama mengikat botol-botol itu. Mereka saling membantu antara satu sama lain kerana air banjir terus menaik. Cepat, kita kena pergi ke Bukit Harapan sekarang. Tempat itu boleh selamat kita semua. Baik Rias, kita tolong angkat botol-botol ni cepat. Mereka pun mula mendayung merendah banjir yang semakin tinggi. Mari naik sebelum air naik lagi. Sambil mendayung bot, mereka melihat jiran tetangga sedang bergaduh. Mereka berebut kawasan berbumbung untuk berteduh. Suasana di Mangcara menjadi sangat bising. Rias menyedari bahawa semakin ramai orang bergaduh, semakin cepat air banjir akan naik. Dari sini, Kami kena berteduh juga. kawasan ini untuk semua. Jiran-jiran gaduh, suasana bising sangat. Tiba-tiba, sudut emas di dalam beg Rias bergetar dengan sangat kuat. Rias memandang ke arah langit dan ternampak bayangan raksasa besar yang sedang memerhatikan mereka dari jauh. Bayangan itu sungguh menyeramkan. Kalau kita tak berhenti bergaduh, raksasa itu akan muncul dan menelan kita semua. Fikir Rias dengan cemas. Tiba-tiba, bumi bergegar. Dari dalam air banjir yang hitam, muncul raksasa yang amat besar. Itulah sisa gergasi. Badannya yang setinggi bangunan itu terdiri daripada ribuan sampah sarap. Matanya diperbuat daripada tayar lori yang buruk, manakala seluruh tubuhnya dipenuhi sisa makanan yang berulat. Sisa gergasi berdiri tegak di hadapan bot untuk menghalang laluan Rias dan rakan-rakannya ke Bukit Harapan. Semua menjerit ketakutan. Bang, ini semua salah awak sebab selalu buang sampah merata. Awak pun sama. Awak selalu berlakon baik depan kamera, tapi belakang kamera awak tak sayang ke alam pun. Setiap kali mereka bergaduh, sisa gergasi menjadi semakin besar dan busuk. Raksasa itu mengeluarkan asap hitam yang tebal sehingga menyebabkan mereka batuk. Ia sedar bahawa raksasa ini hidup kerana sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dan berpecah belah. Berhenti! Jangan bergaduh lagi. Kalau kita terus bergaduh, raksasa ini akan jadi lebih kuat. Kita kena bersatu hati untuk lawan sisa gergasi. Kata Rias dengan tegas. Ahmad dan Anjali terdiam. Mereka mula bekerjasama mendayung bot dengan sekuat hati. Tiba-tiba, sudut emas di dalam beg Rias mengeluarkan cahaya yang terang. Cahaya itu membentuk satu perisai yang besar untuk melindungi bot mereka. Akhirnya, mereka berjaya menyelip di celah kaki raksasa itu dan melepasi ancaman tersebut dengan selamat. Akhirnya, mereka tiba di puncak Bukit Harapan. Rias terjumpa sebuah lagi beg kecil berwarna merah. Beg itu sama seperti beg sudut yang pernah dijumpai dahulu. Di dalamnya terdapat beberapa biji benih yang berkilau. Di dalamnya ada biji benih.
Mari kita tanam biji benih ini. Rias, Ahmed dan Anjali menggali tanah menggunakan sudut emas dan menanam biji benih tersebut. Setelah selesai, sebatang pohon perpaduan yang gergasi mula tumbuh. Semakin besar pohon itu, semakin surut air banjir di Mangcara. Sisi gergasi pula mula mengecil dan akhirnya terurai menjadi timbunan sampah biasa yang tidak lagi bernyawa. Alam kembali tenang. Cahaya matahari kembali menyinari Mangcara. Seluruh penduduk keluar bergotong royong. Seluruh penduduk tanpa mengira bangsa bersatu hati dan bekerjasama menutup sampah sarap yang bertaburan. Rias tersenyum melihat kawasan perumahannya kembali bersih dan indah. Dia sedar bahawa keajaiban akan berlaku sekiranya masyarakat saling menjaga alam sekitar. Mangcara kini menjadi tempat paling bersih dan indah di dunia. Telah kembali bersih dan cantik kerana kerjasama daripada semua jiran.